penjara diberi 2 keping. Lalu dia berfikir, keadaan yang dikatakan kamu minta 2 keping roti untuk ibadat tanpa minta kesihatan, nanti dia beristighfar, kemudian dikeluarkan daripada penjara. Makna dia kadang-kadang kita diperas apa yang ada di luar. Kemudian kita nak lebih, tapi duduk dalam tempat yang tidak seronok. Kadang kita dapat sedikit. Contohlah kita kata, mungkin lah, ni bukan kita nak kata betul, kita kerja tempat tu seronok tapi gaji sikit. Tiba-tiba kita nak gaji banyak, ditukar ke tempat lain, tak seronok langsung. Kawan mulut jahat, yang ni penjatuh kata, yang mana kita seronok. Ramai orang tukar kerja, bukan pasal gaji kadang-kadang, tapi suasana yang tidak dia dapat membentuk kehidupan dia. Ramai orang begitu. Kenapa? Dia nak hidup dalam keadaan yang selesa dan sebagainya. Tapi orang kata apa? Bila dia berpindah tempat, dia dapat satu duit, tetapi dia dapat bala yang banyak. Kawan tak sayang dia, kehidupan tertekan, kerja terlalu banyak. Di sini kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyusun program untuk kita. Tapi bagaimana kita nak mengenali program Allah itu? Yang kita berusaha membangun kehidupan kita sehingga Allah mengeluarkan kita daripada tempat itu. Malah kita ada test tak boleh keluar sampai dibuang mungkin. Sebab tu Sayyidina Umar kata apa, kalau kita berniaga dalam satu bidang fail sampai banyak 3 kali, maka tukarlah perniagaan yang baru. Yang lebih 3 kali lah. Kalau pertama kali okey 2, 3, habis 3 tak boleh jadi juga, kali keempat kita cuba bidang yang baru. Di situ kita mengetahui bahawa Allah inginkan kita benda yang baru. Tapi baru pertama kali fail, kita tukar dah. Itu banyak orang, dia tidak boleh gagal, dia takut gagal. Sebenarnya kita mesti berani untuk gagal, barulah kita boleh buat cabaran. Jangan takut dalam kegagalan kita. Kerana apa? Kegagalan itu merupakan guru yang paling terbaik. Okey, itu di antara benda yang patut kita ambil dalam pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Hadis Kursi 172 dia berkata, anta turidu wa uridu wa la yakunu illa ma uridu. Kamu nak wahai Daud, tapi aku pun nak juga. Tapi perkara yang akan berlaku apa yang aku kehendaki. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia punya kehendak dan mengatasi hamba-hamba dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inginkan Abu Talib masuk syurga, tetapi Allah mengkehendakkan dia masuk neraka. Kehendak Allah lebih besar daripada kehendak Nabi Muhammad. Bagaimana kehendak kita? So kita mesti memahami iradatullah, kehendak Allah dalam bumi ini yang Allah cipta ini, dan kita berjalan di atas kehendak Allah. Kalau kita nak makan buah, Allah menghendaki kita tanam benih, tumbuh buah. Ini nak makan buah tak mau buat aja. Setiap benda ini berjalan di atas kehendak undang-undang alam yang Allah buat. Maka di sini kita kena faham bahawa kehendak Allah ini mengatasi kehendak kita. Bila kita telah merancang dan tidak berjaya, ketahui di situlah ubudiyah. Bahawa kita nampak kekuasaan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita leluasa. Cuba kita tengok gambar Titanic. Apa yang berlaku? Dia kata kapal ini besar kan, kuat, tak tenggelam. Kenapa Allah tenggelamkan kapal itu? Untuk melihat Qahhar. Kan dia disebut nama Allah Al-Qahhar. Itu dah sifat Qahhar. Allah boleh menenggelamkan benda yang kita tidak sangka. Banyak benda yang kita tak sangka, tiba-tiba Allah buat. Kerana nak beri pengajaran, kamu sebenarnya bila lalai daripada Allah, Allah lebih besar daripada kuasa itu. Kalau kamu merancang untuk menjatuhkan orang, Allah boleh merancang untuk menjatuhkan kamu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kamu pandai buat konspirasi, Tuhan pun buat pandai konspirasi. Kalau kamu sombong, Allah lebih sombong. Kalau kamu kaya, Allah lebih kaya. Di sini dia memainkan peranan ubudiyah. Jangan kita menjadikan keadaan ataupun nikmat yang ada kepada kita, kita lupa kepada Tuhan. Sebab lupa kepada Tuhan ini merupakan penyakit yang paling besar, sehingga orang itu boleh melakukan benda yang pada logiknya dia pun tak nak buat. Dia pun tak nak buat benda. Tapi hasil daripada dia lupa kepada Allah, dia melakukan benda yang kecil. Orang yang bunuh orang, asalnya dia tak bunuh orang. Mana ada kita hidup asal untuk datang untuk bunuh orang. Hidup kalau aku nak bunuh orang, tak ada. Kita hidup first adalah pendamaian. Apabila dia lupa kepada Allah, akalnya dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan, dia nampak kejahatan menjadi baik, maka dia selalu kumpul. Kerana kepuasan nafsu. Dan nafsu dia dah puas, dia mendatangkan penyesalan.
Kita beli makanan bulan puasa. Makan-makan, saya gua bibir. Ayak tebu tak habis, ayak jagung tak habis, beli roti john pun tak habis, roti puan pun tak habis. Nasi duduk saja. Di sini kita melihat bahawa asal usul manusia dia tidak mahu melakukan kejahatan. Tetapi bila dia lupa kepada Allah, apa yang berlaku? Syaitan akan ikut kita. Dan syaitan tabiatnya dia tidak mengajak kepada kebaikan. Wallahi la'ukum ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Tuhan kalau bersama dengan kita, dia sentiasa menyeru kita kepada syurga dan keampunan. Tapi syaitan menyebut ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ini sentiasa menakutkan kamu dengan kemiskinan. Kalau kamu derma, kamu akan miskin. Kalau kamu bagi orang duit ni, kamu akan miskin. Dan sentiasa membawa kamu kepada kejahatan. Kamu buat kejahatan sekali tak apa, nanti kita bertaubat. Kita masih muda. Kerana kejahatan ini disepakati oleh nafsu. Haffatun naru bil syahwat. Mana syahwat ini diletakkan, dia suka sangat kepada maksiat dan tak suka kepada syurga. Syahwat kita begitu. Wa haffatul jannatu bil makari. Syurga ini dihiasi dengan kebencian. Nak bangun subuh tak lambat. Mana ada orang seronok yang subuh? Banyak kumpulan. Sebab bila mak kita kejut kita kecil, mana mengantuk ni, mengantuk. Tetapi kalau kita memang minat satu benda tersebut, 4 pagi pun kita bangun. Di sini kita faham bagaimana kita nak berinteraksi dengan nafsu. Berinteraksi dengan nafsu kita lawan dia. Kita tahu kamu ini makhluk Allah yang aku tidak boleh ikut. Sebab kalau aku ikut kamu, aku menjadi orang yang misal. Aku dan minal khasirin. Aku jadi orang yang rugi dan yang menyesal. Ramai orang tidak faham berinteraksi nafsu. Dia ikut nafsu dia. Apalah ikut sekarang. Dan nafsu ini dia akan membiak seperti mana bayi yang menyusu. Kalau kita tidak hentikan dia sampai 6 tahun pun dia menyusu. Dia jenis nak. Jadi lawan dia mesti dengan kita stop dia. Bila kita stop dia, kita didik dia, sehingga dia menjadi nafsu yang patuh kepada kita. Nafsu yang mana nak bangun sembahyang subuh. Nafsu yang mana tengok maksiat dia tak suka. Tapi permulaan nafsu dia amat liar. Dia menjadi seperti singa, harimau yang mana belum dimasuk dalam kandang sarkas. Bila kita didik dia, dia boleh jadi harimau yang yes boss. Okey, di sini kita melihat, kita mesti faham cara macam mana nak berinteraksi dengan nafsu. Dan nafsu ini dia panggil ammaratun bisu, sentiasa membawa kita kepada kejahatan. Walaupun asal usul kita tak nak buat maksiat, kita tidak terdedah kepada maksiat, melainkan nafsu yang membangkitkan. Kemudian dengan syaitan, syaitan ini banyak menipu kita. Nafsu dia menyuruh, syaitan dia menipu. Tak apa. Dia banyak kalimah tak apa. Okey, semua okey. Sebenarnya itu merupakan bisikan penipuan. Dan penipuan ini mesti kita faham bahawa penipu dia menggambarkan luaran cantik dalam menipu. Kalau kita berniaga, kalau kita nak tipu orang, kita tunjuk cantik dia. Ini balang sangat bagus. Semua balang sangat bagus. Beli pen pun dakwat banyak tapi tulis tak keluar. Itu bagi penipuan tu, banyak pen Cina. Kalau kita jual ikan, kita letak ikan yang atas seekor 2 ekor yang cantik. Bila kita ambil, dia ambil yang di bawah. Orang yang nipu kita di kedai ikan tu, duduk atas ikan tu semua ikan elok. Tapi bila dia masukkan dalam bekas, dia ambil di bawah. Mana kita balik tengok, bekas elok. Sebab tu Nabi kata apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, yang tunjuk barang yang bagus, dia bukan daripada kalangan kami. Sebab orang mukmin sentiasa dia buat benda yang terbaik untuk orang lain. So kalau kita baca surah Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang celaka, maksud Allah memerangi golongan yang menipu dalam perniagaan. Tak apa, yang terbaik, semua barang yang paling tidak terbaik. Di sini kita melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya kita berdiri di atas kehendak Allah. Supaya kita yakin apa yang berlaku kepada kita ini kesemuanya mendatangkan kebaikan walaupun menyakiti kita. Dan sehari kesakitan ini memberi manfaat. Orang yang sakit, demam, banyak manfaatnya. Orang yang sakit selalunya banyak mengambil pengajaran.